Salam sejahtera kepada Dr. Nur Fazila binti Abdul Hamid. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang peranti e-rokok untuk subjek penghayatan etika dan peradaban. Ini adalah ahli-ahli kumpulan 1 iaitu Muhammad Hashim bin Muhammad Rafi, Ong Kar Pen, Nathan Randall Anna James B, Guggen Anarki Kalinga Selen dan juga Chong Fu King. Isi kandungan pembentangan peranti e-rokok kami mengandungi pengenalan, latar belakang, objektif kajian, langkah-langkah, kesan-kesan, punca-punca, metodologi dan akhir sekali ada dapatan kajian. Salam sejahtera, nama saya Natarenda Anak James Wai, Matric Card B0822100171. Saya akan memulakan dengan pengenalan. Di dunia di mana awan mengambil bentuk baru, berpusing dan menghilang dengan setiap hembusan nafas, fenomena kontroversi yang berpunca daripada peranti rokok elektronik adalah dikenali sebagai vaping. Marilah kita kenali apakah itu definisi untuk peranti rokok elektronik. Dirujuk sebagai rokok elektronik, e-cigarette sementara yang tidak mengandungi nikotin adalah dirujuk sebagai vape. Ini adalah definisi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Bentuk peranti ini mempunyai pelbagai bentuk. Salah satunya adalah pemetik api, USB, pen dan juga alat mainan. Peranti rokok elektronik amatlah mudah untuk diperolehi dengan harga jualan mudah mampu milik berserta dengan pasaran yang amat berleluasa. Hampir ke setiap kedai mempunyai jualan untuk peranti rokok elektronik ini. Lebih-lebih lagi dengan perkembangan teknologi yang mewujudkan platform perniagaan atas talian seperti Shopee dan juga Lazada dengan hanya satu klik sahaja di telefon bimbit. Oleh sebab itu, peningkatan populariti untuk peranti rokok elektronik ini melonjak. Salah satu sebabnya adalah agenda lebih selamat daripada rokok tembakau. Selain daripada itu adalah ketagihan nikotin dan juga pengaruh sosial media. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang latar belakang kajian. Walaupun peranti rokok elektronik sering dilihat sebagai alternatif yang lebih selamat kepada rokok tradisional, penyelidikan semasa menunjukkan bahawa beberapa elemen mesti ditangani semasa menilai kesan kesihatan peranti ini. Oleh itu, kajian menyeluruh tentang penggunaan peranti rokok elektronik dan potensi bahaya yang disertakan adalah kritikal. Terdapat dua fasa pembentukan peranti ialah fasa pertama iaitu komersial yang gagal, manakala fasa kedua adalah komersial yang berjaya. Pada fasa 1, komersial yang gagal, peranti rokok elektronik wujud pada pertama kali iaitu pada paten dikeluarkan kepada Joseph Robinson pada 1930. Seterusnya, Herbert A. Gilbert dilaporkan mendapatkan paten pada 1963 dan akhir sekali pada 1974, perintis komputer Phil Ray bersama doktornya Norman Jacobson mencipta e-rokok pertama komersial namun gagal meraih sambutan. Fasa seterusnya adalah titik perubahan di mana kejayaan peranti rokok elektronik boleh dikecapi oleh industri tembakau sehingga ke hari ini. Pada tahun 2003, Hon Lik, seorang ahli farmasi, pencipta dan perokok bekerja berumur 52 tahun berjaya menghasilkan rokok peranti komersial yang pertama. Sejak dari itu, pada 2008, peranti rokok elektronik berjaya bertapak di Eropah dan sehingga kini telah merebak ke seluruh dunia. Selamat sejahtera puan. Nama saya Ong Kar Pen. Sekarang saya nak membentangkan objektif kajian grup kami. Grup kami mempunyai 3 objektif, iaitu mengenal pasti punca-punca ketagihan tabiat gejala menghisap peranti rokok elektronik. Yang kedua, menghuraikan kesan buruk peranti rokok elektronik. Dan ketiga ialah menyertakan langkah-langkah mencegah kegiatan gejala vaping. Itu sahaja. Terima kasih. Salam sejahtera doktor. Nama saya Chong Fu King. Nombor menteri saya B0822100141. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan tentang langkah-langkah untuk mencegah gejala vaping. Pertama sekali, vape bukanlah pilihan yang baik untuk menghisap berbanding dengan rokok membakar. Ia boleh membahayakan juga kepada kesihatan kita. Bahan kimia yang terkandung dalam vape sangat berbahaya kepada kesihatan orang yang menghisap dan di sekelilingnya. Oleh itu, kita perlulah mencegah gejala vaping dengan efektif. Di sini terdapat berbagai langkah kita boleh mengamalkan untuk mencegah gejala vaping.
Antara langkah-langkahnya adalah seperti cuba berhenti mengatakan tidak kepada gejala vaping, menjauhi diri daripada menghisap vape. Apabila kita dalam kelompok kawan-kawan antara kawan-kawan kita yang ada menghisap rokok, menghisap vape, apabila mereka untuk panggil kita untuk bersama sekali menghisap vape, kita cubalah cakap tidak sama mereka sebab untuk menjaga kesihatan, dan juga bolehlah bercakap kepada mereka supaya mereka boleh juga berhenti menghisap vape sebab ia akan menjejaskan kesihatan kita dan orang yang di sekelilingi, juga menyebabkan kesihatan mereka menjadi buruk. Jadi kita perlulah cuba berhenti mengatakan tidak kepada gejala vaping, menjauhi diri daripada kawan yang suruh kita bervape. Kita juga boleh bagi mereka untuk berhenti. Selepas itu, pendidikan sekolah adalah amat penting. Kita anak boleh kata sebagai kain putih. Orang-orang dewasa, orang-orang lain yang mencorahkannya. Jadi, pendidikan amat penting daripada sekolah. Kena beritahu keburukan berhisap rokok, berhisap vape kepada kanak-kanak, supaya kanak-kanak tidak menghisap vape. Selepas itu, mengadakan kempen kesetaraan anti-vaping tentang berbahayaan vape juga boleh diamalkan untuk menjelaskan kesan-kesan buruk tentang vaping dan mengamalkan sikap anti-vaping kepada orang ramai. Selain daripada itu, berkomunikasi dengan ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan tentang masalah yang dihadapi oleh gejala vaping. Kita boleh berkomunikasi dengan kawan-kawan, orang di sekeliling kita, family kita, keluarga kita dan pasangan kita, menjelaskan kesan buruk vaping kepada mereka dan bagi mereka untuk tidak bervaping. Sebagai orang dewasa, kita juga perlulah menjadi teladan kepada orang muda supaya tidak menghisap rokok elektronik. Apabila ibu bapa menghisap rokok, menghisap vape, kanak-kanak pun akan belajarlah cara sikap mereka yang berhisap vape. Jadi kita perlulah menjadi teladan kepada orang muda supaya tidak menghisap vape. Selepas itu, penguat kuasa undang-undang kepada yang membeli dan menghisap rokok elektronik terhadap pengedaran elektronik, rokok haram atau produk vape yang tidak mematuhi piawaian keselamatan dan kesihatan yang ditetapkan. Apabila undang-undang dikatakan orang tidak akan menjualkan rokok elektronik haram kepada orang muda atau orang yang bawah umur, ataupun tidak menjual produk vape yang tidak mematuhi piawaian keselamatan dan kesihatan. Akhir sekali, meningkatkanlah cukai kepada produk beranti rokok elektronik. Ia akan mengurangkan orang untuk membeli rokok elektronik sebab harganya tidak murah. Orang pun keluarkan untuk membeli produk beranti rokok elektronik. Jadi, ia akan boleh mencegah gejala vaping ini. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera kepada Dr. Fazila. Saya di sini ingin mempersembahkan tentang kesan-kesan vaping yang kebanyakan yang pada masa kini ramai pemuda-pemuda tertarik dengan kegiatan vaping ini. So kita akan slide-nya seterusnya. Tiada yang selamat. Seperti yang dipaparkan di sini, rokok, vape dan shisha adalah sebuah racun. Tambahan pula, kandungan utama rokok elektronik yang berkandung dengan nikotin, propylene glycol, vegetable glycerin, bahan pewarna dan perasa adalah sangat bahaya untuk diri dan kesihatan kita. Tambahan pula, kandungan utama vape adalah propylene glycol, vegetable glycerin, bahan perisa dan pewarna. Vape dan rokok elektronik adalah benda yang sama, tapi kita perlulah meyakini bahawa objek-objek atau
alat-alat tersebut adalah sebuah racun untuk kesihatan kerana di mana orang-orang yang memberitahu bahawa vape ini adalah pengganti untuk rokok supaya perokok-perokok yang tegar ini berhenti untuk merokok setelah menghisap vape. Tapi tidak. Apa yang mereka buat? Mereka meneruskan dan ketagihan untuk vaping adalah sangat tinggi di dalam Malaysia. Nikotin merupakan hasil tembakau yang menyebabkan ketagihan, iaitu sejenis gangguan otak kronik. Penggunaan berpanjangan menghasilkan kebergantungan fisiologi serta dorongan yang kuat untuk menggunakan tembakau. Ketagihan ini berkait rapat dengan kadar kepatasan nikotin diserap dan sampai ke otak. Pendedahan otak kepada nikotin semasa remaja amat berbahaya kerana zaman remaja adalah peringkat kritikal perkembangan otak lalu menjadi pembuka laluan kepada penyalahgunaan dadah. Selain itu, nikotin boleh menggalakkan pembekuan darah dan boleh menyerap masuk ke plasenta ibu mengandung di mana ia akan mengganggu proses pengembangan bayi di dalam kandungan. Melalui beberapa analisis sampel cecair rokok elektronik secara awal oleh makmal toksologi, Pusat Racun Negara terdapat kandungan cecair rokok elektronik yang mengatakan nikotin sehingga 4 mg dalam 1 ml cecair. Ini bermaksud setiap botol yang mengandungi nikotin cecair rokok elektronik akan mengandungi sehingga 100 mg nikotin. Sudah boleh menyebabkan gangguan yang pada perut dan usus. So, dos yang berlebihan yang diambil menyebabkan kesan yang lebih teruk. Tambahan pula, PG boleh menyebabkan kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Menurut kajian dijalankan, kesan jangka pendek diliputi iritasi kepada mata, tekak dan saluran pernafasan. Manakala, kesan jangka panjang boleh menyebabkan penyakit asma. Apabila dipanaskan, PG tersebut akan menghasilkan bahan yang membebaskan formaldehid, iaitu sejenis bahan yang boleh menyebabkan kanser. Oleh hal yang demikian, gliserin merupakan satu bahan yang selamat di mana ia digunakan di dalam sabun, krim muka dan banyak lagi. Namun begitu, menyedut gliserin ke dalam saluran pernafasan boleh memberikan kesan jangka panjang kepada kesihatan. Kebanyakan gliserin yang digunakan adalah produk dari sayur-sayuran. Menurut MSDS, boleh menyebabkan kesan yang sedikit jika terkena lapisan kulit dan mata. Penggunaan VG yang lama boleh menyebabkan kerosakan pada organ. Pesanan khas oleh Majlis Keselamatan Negara kepada penduduk Malaysia. Pesanan daripada pihak KKM untuk orang ramai khususnya pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi agar tidak menghisap rokok elektronik atau vape bagi menyokong usaha KKM untuk hentikan penggunaan produk-produk rokok ini. Pelaksanaan Generation Endgame GEG telah dikeluarkan pada tahun 2022. GEG dikeluarkan bagi melindungi generasi muda Malaysia daripada menjadi mangsa ketagihan produk merokok termasuk rokok elektrik. Bersama kita jaga kesihatan dan hentikan ketagihan merokok dalam kalangan generasi belia kita. Sekian, terima kasih. Nama saya adalah Kuben Anaki Kanigasana. So, sekarang saya akan menerangkan tentang punca-punca tabiat merokok peranti elektronik. Punca-punca gejala atau tabiat merokok peranti elektronik iaitu vaping ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah iklan dan pemasaran. Iklan dan pemasaran yang berlebihan iaitu pemasaran yang agresif dan iklan yang menarik untuk peranti elektronik merokok telah memberi impak kepada masyarakat terutamanya golongan muda. Iklan ini seringkali menonjolkan peranti elektronik merokok sebagai alternatif yang lebih selamat atau trendy berbanding rokok konvensional. Punca yang kedua adalah rasa dan aroma yang menarik. Peranti elektronik merokok sering datang dengan pelbagai jenis rasa dan aroma yang menarik seperti buah-buahan, permen atau minuman. Keunikan ini dapat menarik minat individu yang mungkin tidak menemui keseronokan yang sama dengan rokok konvensional. Punca yang ketiga adalah persepsi yang salah. Persepsi bahawa vaping adalah lebih selamat. Terdapat persepsi yang meluas bahawa merokok peranti elektronik adalah lebih selamat berpunca daripada kepercayaan bahawa vape menghasilkan asap yang lebih sedikit dan tidak mengandungi sejumlah besar bahan kimia berbahaya seperti tar dan karbon monoksida yang terdapat dalam rokok konvensional. Punca yang terakhir adalah kecanduan nikotin. Salah satu punca utama tabiat merokok sama ada dengan rokok konvensional atau peranti elektronik adalah kecanduan kepada nikotin. Beberapa orang mungkin bermula
dengan merokok vape tanpa nikotin tetapi kemudian berpindah ke cecair yang mengandungi nikotin dan menjadi bergantung kepadanya. Walaupun merokok peranti elektronik dianggap sebagai alternatif yang lebih selamat daripada merokok rokok konvensional, ia masih melibatkan risiko kesihatan yang penting. Penggunaan vape dapat menyebabkan masalah pernafasan, mempengaruhi sistem kardiovaskular dan juga menimbulkan risiko kecanduan nikotin. Penting untuk memahami bahaya untuk terlibat dalam mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesihatan diri sendiri dan orang lain. Metodologi kajian rokok elektronik adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi dan menyusun temuan dalam penelitian tentang rokok elektronik. Terdapat beberapa langkah untuk mengumpul data tentang peranti rokok elektronik, iaitu tinjauan pustaka, penentuan sampel, analisis data, interpretasi temuan dan sebagainya. Berdasarkan pendawan tunggasan, kami telah memilih kaedah analisis data yang dapat dari variasi media, misalnya sumber akhbar, artikel, tesis, persidangan media dan sebagainya. Sumber ini semua dapat diperoleh daripada media besar iaitu internet. Secara permulaan, kami cari surat khabar di Perpustakaan Laman Hikmah UTM sebab akhbar ada informasi harian tentang gejala vape di kalangan masyarakat Malaysia. Kami mengucapkan terima kasih kepada staf perpustakaan dan juga UTM untuk menyediakan database yang besar mempunyai informasi yang penting untuk membuat kajian ini. Selain itu, kami menggunakan artikel dan tesis dengan melayari internet. Artikel kami memilih yang menggunakan artikel kami memilih yang sumber yang boleh dipercayai seperti berita harian, sinaran harian dan sebagainya. Sumber ini semua benar dan fakta sebab media-media besaran seperti ini membuat verifikasi dengan kerajaan. Bahagian tesis pula, kami melayari website seperti ResearchGate, Scopus yang mempunyai tesis tentang gejala vape yang dikaji oleh pelajar mengisytiharkan PhD. Hal ini membantu kami dengan menjadi sebuah rujukan yang besar untuk kami membuat kajian tentang peranti rokok elektronik dengan mudah dan teliti. Akhir sekali, kami ada juga melihat persidangan media besar seperti The E-Cigarette Summit yang dianjurkan oleh World Health Organization, WHO, iaitu organisasi yang paling popular dan besar yang membantu melahirkan dunia yang sihat. Berdasarkan persidangan media, kami dapat belajar banyak tentang gejala vape yang makin popular di dunia kita, iaitu menjejaskan kesihatan masyarakat kita. Selamat sejahtera puan, nama saya Ong Kaping, nombor gaji saya B08-210-183. So, sekarang saya nak present tentang daftar kajian. Daftar kajian mengandungi penelitian konsep dan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan masalah vaping dalam kalangan remaja. Kajian-kajian lepas ini diperolehi dengan merujukan kepada kajian yang pernah dibuat oleh pengaji-pengaji lepas. Salah satu kajian lepas ialah daripada Profesor Teki Elka Pangkesu. Beliau mengatakan bahawa vaping adalah haram di kebanyakan negara Asia. Daripada 10 negara di rantau Asia, 6 mempunyai kadar kematian tertinggi akibat merokok dengan Indonesia menyumbangkan 180,000 orang. Di Asia, kemajuan lebih berhalan berbanding di barat, di mana kadar merokok dalam kalangan golongan muda meningkatkan dengan pesat. Walau bagaimanapun, kerajaan telah melarang penggunaan vaping kerana kebimbangan tentang kesan pintu masuk yang akan dialami oleh kanak-kanak. Kajian lepas yang kedua ialah daripada Robert Weiss, Professor of Health Psychology at the University College London. Beliau telah mengatakan bahawa dalam penyelidikan mengenai kesan vape, Robert Weiss mengetengahkan penyelidikan yang menggunakan tikus yang dibiarkan khusus untuk membangunkan kanser. Kajian ini menunjukkan korelasi atau sebab akibat. Walau bagaimanapun, kajian korelasi dianggap sebagai penyelidikan kausal apabila ia menyokong pendapat penyelidikan. Seterusnya, kajian lepas yang dibuat ialah daripada Martin Jarvis, Emeritus Professor of the Health Psychology, University College London. Profesor Jarvis dalam pembentangannya membentangkan banyak bukti saintifik yang menguji dakwaan tentang wabak vape di kalangan remaja. Penggunaan vape sering dikaitkan dengan kebiasaan merokok. Seseorang yang merokok mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk menggunakan vaping.
Daripada kanak-kanak yang tidak pernah merokok sebelum ini, hanya 1% telah mencuba vape dalam tempoh 20 hari yang lalu pada bulan sebelumnya. Last sekali daripada dapat kajian adalah di bawah Arnold Chief Executive Action on Smoking and Healthy ASH English. Ash mendapati bahawa vaping boleh mengurangkan bilangan perokok di UK menurut keputusan kajian yang panjang. Menurut data AHS, 3.6 juta orang di UK menggunakan vaping pada 29, sekitar separuh daripada semua perokok. Enoch berkata, data menunjukkan majoriti pengguna vape adalah bekas perokok, dengan sebab utama menggunakan e-rokok adalah untuk berhenti merokok. Ash telah memantau trend penggunaan e-rokok di UK sejak 2012. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.